Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih kerana bersama dengan kami lagi untuk Bengkel Online eDidik di bawah episod aplikasi Google untuk pemula, dan tajuk hari ini ada dua, iaitu Google Calendar dan juga Gmail. Bersama dengan saya adalah dua orang pembentang kita pada hari ini, iaitu Cikgu Nur Saadah binti Omar dan juga Cikgu Ahmad Muhammad bin Fauzi. Jadi sebelum kita mulakan sesi untuk pagi ini, eloklah kita membaca umul kitab. Bismillah. Baik, tanpa membuang masa, saya jemput pembentang kita yang pertama, iaitu Cikgu Nur Saadah binti Omar untuk menyampaikan tajuk beliau, iaitu Google Calendar. Dipersilakan. Okey, terima kasih kepada Cikgu Malik. Izinkan saya untuk buka slide dulu dah. Sila. Okey, nampak? Okey, jelas. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey, yang saya hormati Cikgu Malik, rakan pembentang dan guru-guru sekalian. Okey, alhamdulillah hari ini saya diberi peluang untuk berkongsi tentang salah satu daripada Google Workspace, iaitu Google Calendar. Okey, sebelum saya meneruskan perkongsian tentang Google Calendar, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Okey, nama diberi Nur Saadah binti Omar. Mendapat pendidikan menengah di Ma'had Ahmadi Tanah Merah. Pendidikan tertinggi ialah Ijazah Sarjana Muda Syariah Kias Unisyam, dan sekarang saya berkhidmat di Sriti Al-Furqan Tanah Merah, Kelantan. Okey, saya teruskan kepada Google Calendar. Okey, Google Calendar ialah salah satu daripada perkhidmatan di dalam Google Workspace. Google Calendar juga merupakan satu perkhidmatan perkongsian pengurusan dan penjadualan masa. Dan yang ketiga, Google Calendar juga berkait rapat dengan Google Gmail, Google Meet dan Google Drive. Okey, yang istimewanya Google Calendar ni ialah kita sentiasa bawa dia ke mana-mana deh. Sebabnya Google Calendar ni terdapat di dalam phone kita. Apabila kita sign in Gmail di dalam phone kita, secara automatik ada Google Calendar. Okey, saya teruskan kepada tajuk-tajuk yang saya akan berkongsi. Okey, semua ada 10. Yang pertama, buat kalender baru. Yang kedua, buat acara, iaitu buat event. Yang ketiga, tambahkan notifikasi untuk event. Tambahkan lampiran pada acara. Tambahkan perjumpaan secara atas talian, iaitu Google Meet pada acara. Membetulkan masa pada acara. Tambahkan jam dunia. Buat tugasan, iaitu task. Perbezaan antara task dan reminder. Dan yang terakhir, perbezaan antara task dan keep. Okey, saya akan teruskan untuk buat kalender. Okey, buat kalender. Okey, sebelum tu kita boleh buka dekat interface Google, kita boleh search dah. Okey, boleh search Google Calendar. Okey, klik Google Calendar. Okey, ataupun kita boleh pergi dekat Gmail. Okey, dekat Gmail kita ada *9 ataupun wafer ni. Kita boleh klik dekat Google Apps ni dan kita akan cari kalender. Okey, klik sini. Kalau saya lebih suka kepada Gmail dan tekan *9 ni, barulah ambil kalender. Boleh je untuk pergi dekat interface tadi pun boleh. Dekat Gmail kita tadi pun boleh dah. Okey, untuk step yang pertama, saya akan buat kalender baru. Okey, sebelum saya buat kalender baru, kita akan tengok di sebelah kiri Google Calendar ni. Okey, sebelah kiri Google Calendar, kita akan nampak di sini My Calendar dan juga Other Calendar. Okey, My Calendar ni adalah kalender kita yang kita create. Contohnya sini. Okey, Akidah Bahasa Melayu ni adalah kalender yang ada kat sini ni. Banyak sebabnya saya buat dekat Google Classroom. Secara automatik dia akan rujuk dekat My Calendar dah.
Okay, untuk ada kalender, ni adalah untuk yang kita sertai. Contohnya sini Holiday in Malaysia, ERPH. Okay, untuk buat kalender, kita akan create dekat tambah ni, bukan dekat create atas ni. Kat bawah ni, kat ada kalender. Okay, kita create dan ambil create new calendar. Okay, memandangkan saya merupakan ketua penitia TQS, saya akan create nama kalender baru saya ialah Panitia TQS tahap 1. Okay, untuk description saya akan tulis syllabus. Okay, dan create calendar. Okay, apabila kita tekan create calendar, dia akan tulis successful. Okay, kita tengok ni. Okay, ada ni. Okay, warna merah. Penelitian TQS tahap 1. Untuk tiga titik ni, kita boleh pilih untuk warna. Okay, saya akan pilih warna merah. Sudah ada merah tu. Okay. Sebelum saya teruskan kepada buat acara, buat event, saya akan terangkan ni yang ada tik sebelah kiri. Okay, untuk tanda tik tepi ni, ini merujukkan kita nak mewujudkan dia dalam kalender kita. Okay, kalau sekiranya kita antik, maknanya kita hide daripada kita punya kalender. Contohnya sini, okay, Holiday in Malaysia. Bila kita tekan, okay, dekat kalender kita tak ada. Okay, bila kita antik, bila kita tik, dia akan wujud dekat kalender kita. Okay, selesai untuk buat kalender. Okay, seterusnya, okay, kita akan buat event, acara. Okay, untuk buat acara kita akan tekan tanda plus, tanda tambah create. Okay, akan ada title, hari, guest. Okay, untuk lebih mudahkan kita akan tekan more option. Okay, more option tu detail lagi ni. Okay, more option. Okay, lepas tu kita add title. Okay, saya akan buat mesyuarat Nakia. Okay, TQS tahap 1. TQS ni adalah tahfiz Quran dan Sunnah. Okay, mesyuarat TQS tahap 1. Okay, saya akan buat pada tarikh 21 hari bulan 9 pada pukul 3 petang sehingga 4 petang. Okay. Okay, di sini untuk repeat. Okay, saya akan tekan does not repeat. Okay. Untuk meeting mesyuarat penelitian TQS, saya akan buat secara atas talian Google Meet. Okay, kita klik je kat Google Meet. Okay, dia dah ada dah ni Google Meet, link dia. Okay, untuk add location, sekiranya kita nak buat meeting dekat salah satu tempat, kita boleh klik sini dan type. Okay, untuk notification, saya akan tetapkan situ 30 minit sebelum mesyuarat. Dan juga untuk notification 1 hari sebelum mesyuarat. Contohnya mesyuarat 21, dia akan email dekat kita tarikh 20 hari bulan, sehari sebelum mesyuarat. Okay, notification 30 minit ni, contoh kita mesyuarat pukul 3, dia akan peringatkan kita pukul 2.30. Okay. Seterusnya, okay, add guys, okay, tetamu. Okay, untuk tetamu ni kita boleh pilih ataupun kita type. Kita ada Syami dan juga Hasni. Memandangkan tahap 1, 1, 2, 3. Jadi Hasni pegang darjah 1 dan Cik Syahmi ni pegang darjah 2 dan saya pegang darjah 3. Okay, 1, 2, 3. Okay, dah. Okay, untuk guest permission, tetamu, okay, yang pertama ni modify event, iaitu boleh adjust balik. Invite tu boleh jemput orang lain dan si guest list. Okay, untuk
tetamu yang saya jemput ni, saya hanya membenarkan dia untuk melihat tetamu yang lain. Untuk invite dan modify tu saya tak benarkan. Okay. Okay, saja. Okay, kita boleh save. Okay, dia tanya kita sama ada would you like to send invitation email to Google Calendar guys? Okay, yes. Okay, bila kita tekan save, automatic email meeting yang kita buat ni akan hantar kepada tetamu yang kita add tadi. Okay, all. Okay, tu untuk buat acara. Okay, buat acara dan notifikasi. Oh, 21 hari bulan. Pukul 3 dan 4. Okay, saya terlupa untuk attach memo. Kita boleh edit balik. Okay, dekat add description, kita boleh pergi dekat add attachment untuk hantar memo mesyuarat. Okay, kalau memo syarat tu ada dekat My Drive, boleh je klik dekat My Drive. Kalau tak ada, boleh tekan upload. Okay, select file daripada mana yang kita nak ambil. Okay, contohnya sini, memo mesyuarat penelitian TKS tahap 1. Okay, open, upload. Okay, yes. Tadi lupa. Okay, boleh save. Okay, sebab tadi terlupa untuk memo, jadi kita boleh masukkan di sini. Okay, sebelum hantar untuk email yang kedua ni, okay, saya dimaklumkan bahawa sahabat saya, Syahmi ni akan ke Singapura dan tak boleh nak masuk pukul 3 ni. Jadi kita perlu edit pukul 3.30. Okay, 3.30 hingga pukul 4.30. Okay. Okay, dekat you would like to send tu, okay, kita akan update situ. Mohon maaf atas pertukaran masa. Kerana ada pertukaran masa. Okay. Masa mesyuarat. Masa mesyuarat dari pukul 3 ke 4 kepada 3.30 hingga 4.30 petang. Send. Okay, selesai untuk create mesyuarat create event. Okay, create event dah, tambah notification pun dah, tambahkan lampiran pun dah. Okay, perjumpaan atas talian tadi untuk Google Meet. Okay, membutuhkan masa. Okay, tambahkan masa work clock. Okay, untuk work clock, kita akan pergi dekat setting menu. Kan situ. Okay, ambil setting dan kita pergi dekat work clock. Okay, work clock sini dah ada. Okay, Singapore. Okay, cara dia adalah add time zone. Okay, lepas tu kita cari. Contohnya sahabat saya saat ni akan ke Singapura. Jadi kita akan cari Singapura. Okay. Okay, dah ada dah. Okay. Okay, selesai untuk tambahkan jam dunia work clock. Okay, seterusnya kita akan buat tugasan, buat task. Okay, tadi kita dah buat meeting hari 21 hari bulan 9 mesyuarat panitia dan daripada mesyuarat ni kita kena buat tugasan untuk hantar laporan pada 23. Okay, kita tekan dekat 23 ni. Okay, kita letak task. Okay, dekat atas ni ada event.
out of office, task, reminder dan appointment slot. Untuk out of office ni keluar daripada waktu bekerja. Contohnya kita nak pergi holiday ataupun kita ada urusan lain, kita boleh tekan out of office. Okey, contohnya kalau kita tekan sini automatik kalau macam ada event ke apa, dia akan block. Itu busy. Okey, task ni kita tulis situ tugasan hantar laporan. Hantar laporan PQS tahap 1. Okey, boleh. Lepas tu kita pun save. Okey, masa ni kita letaklah pukul biasa buat kita malam deh. Okey, kita letak situ pukul 11 malam. Okey. Okey, dah ada sini. Okey, tu untuk task. Kalau untuk reminder, kita akan pergi dekat tarikh 22. Okey. Kita tekan reminder. Reminder, siapkan laporan PQS tahap 1. Okey, kalau kita nak suruh dia remind kat kita setiap hari, sepanjang hari kita tekan all day. Kalau saya tekan just repeat. Okey, save. Okey, dia akan situ set 3.5. Okey, remind dah ada sini. Okey, sekiranya kita dah siapkan laporan tadi, kita boleh tekan mark complete dah. Mark complete dan sama juga dengan reminder tadi. Okey, mark as done kalau dah siap. Okey. Okey, tadi kita tengok tadi ada 3 kan. Contohnya situ, 3 pula dah. Ada 5, event, out of office, task, reminder dan appointment slot. Okey, kalau nak buat appointment slot pun boleh dah. Kalau contoh macam saya, hari ini ada vaksin second dose. Okey. Boleh tulis dah. Dan dia akan naik dekat kita kalender, my calendar. Kalender kita lah. Okey. Okey, tu untuk buat task. Okey, seterusnya perbezaan antara reminder dan task. Okey, untuk perbezaan reminder dan task, untuk memperingatkan kepada sesuatu perkara. Okey, itu untuk reminder dah. Dan muncul notifikasi untuk peringatan tugasan. Notifikasi akan berpindah dari hari ke hari. Boleh digunakan dalam Google Calendar. Tidak muncul pada sisi panel. Okey, sisi panel. Okey, tengok sini. Sisi panel sebelah ni. Nak lihat sini dekat sisi panel My Calendar tak ada reminder. Okey, kalau untuk task ada. Kita tengok task log, tugasan kerja yang perlu disiapkan, senarai tugas yang perlu dilakukan, pemberitahuan pada tarikh dan masa yang telah ditetapkan, boleh digunakan di seluruh aplikasi seperti Google Gmail, Drive dan lain-lain dan terdapat ikon di sisi panel. Sisi panel ni sebelah kanan ni, sebelah. Ni ada ikon task. Kalau untuk reminder tak ada. Reminder dia ada dekat ni kalender kita ni. Bila kita tekan bawah ada reminder task. Reminder hanya berada di kalender. Kalau untuk task dia ada di sisi panel. Okey. Itu untuk perbezaan antara reminder dan task. Okey, kalau kita nak tengok lebih dekat untuk perbezaan reminder dan task, kita boleh tengok juga dekat kalender kita. Okey, kita klik sini. Okey, tengok task ini kan. Ada masa. Kalau reminder, dia ada untuk apa panggil peringatan. Dia akan ingat kita repeat atau tak repeat kan. Ulang. Lepas tu masa yang telah kita tetapkan dah. Okay. Tu untuk reminder dan task. Okay, kita akan pergi pula tengok perbezaan antara task dan Keep. Okay, Google Keep. Okay, untuk Google Task, senarai tugasan tidak dapat dikongsi dengan orang lain. Okay, kalau untuk Google Keep berperanan sebagai sticky notes dan dapat dikongsi dengan orang lain. Okay, tengok Google Keep. Okay, ni adalah contoh
yang saya buat. Contohnya list barangan dapur. Okay, untuk dikongsi dengan orang lain, contoh deh, kita buat list ni, kita add ni dekat kolaborasi. Okay, siapa kita nak send ni. Okay, macam saya hantar dekat Cik Syami ni. Jadi kita tengok list apa yang dah beli dan list apa yang belum beli. Okay. Tu istimewanya untuk list untuk Google Keep. Contoh macam kita, contoh nak pergi pasar raya. Biasa kita akan guna kertas biasa, bila tertinggal sudah. Jadi kalau guna Google Keep, walaupun kita tertinggal kita punya kertas tadi, kita boleh tengok, boleh rujuk dekat Google Keep sebab Google Keep tu dah ada dalam phone kita. Okay, contoh juga untuk Google Keep. Contoh gambar ni daripada buku Bahasa Melayu tahun 1. Okay, contoh kita nak ambil tulisan yang ada kat dalam ni. Kita just klik dekat titik 3 ni. Okay, grab image text. Okay, dah ada ni bawah. Cuma kita kena perhatikan sebab ada yang dia salah eja. Biasalah. Sebabnya dekat gambar tadi pun ada dah conteng. Jadi sini pun dia jadi lari. Jadi situ kita boleh edit balik dah. Okay, untuk grab image. Okay, untuk Google Keep juga kita boleh ubah dia. Okay, daripada biasa 1, 2, 3 ni kepada show checkbox. Okay, bila kita dah selesai kita tick. Dia automatic di bawah. Okay, boleh tu untuk Google Keep. Okay, satu lagi saya nak kongsi sebelum saya akhiri. Okay, untuk mesyuarat Natia, kita boleh duplicate. Contohnya, kita nak buat mesyuarat ni secara bulanan. Okay, kita boleh duplicate. Lepas tu kita masukkan tarikh dalam ni. Dan untuk guest ni, sekiranya ada penambahan, kita boleh add lah. Sekiranya orang yang sama, kita boleh terus kepada save lah. Okay, itu untuk sedikit penambahan untuk duplicate mesyuarat Natia. Okay, dah selesai. Selesai untuk perkongsian daripada saya Google Calendar. Okay, segala yang baik itu datangnya daripada Allah SWT dan segala yang kurang tu datangnya daripada kelemahan saya. Saya akhiri perbincangan saya pada hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan serahkan kembali kepada Cikgu Malik. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Nur Saadah atas perbincangan yang telah dibuat sebentar tadi. Saya rasa agak komplit jugalah. Okey, bagi rakan-rakan yang mungkin ada soalan, boleh buka mic dan bertanya sekiranya perlu. Kita bagi 2 minit. Sebelum kita pergi pada Cik Ahmad Muhammad. Sambil tu, suka saya maklumkan link e-sijil akan diberikan sebentar sahaja lagi. Link tersebut akan aktif bermula jam 9.45 pagi ini sehingga esok jam 12 tengah hari. Jadi anda bolehlah nak simpan link tu ke, nak gunakan kemudian ke, atau mungkin kalau terlepas daripada sesi ini nanti boleh diambil semula pautan tersebut di YouTube. Kita akan buat, kita akan upload siaran ulangan di YouTube dan kita akan kongsikan link tersebut di grup seperti biasa. Baik, sekiranya tiada soalan, jadi saya dengan hormatnya mempersilakan pembentang kita yang kedua dengan tajuknya Gmail, iaitu Encik Ahmad Muhammad bin Muhammad bin Fauzi. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kepada Cikgu Malik. Yang saya hormati sahabat-sahabat sekalian. Terlebih dahulu izinkan saya untuk share skrin. Tajuk perbincangan saya pada hari ini iaitu Gmail. Semua boleh nampak ke?
Belum nampak slide lagi tapi presentation dah, screen dah present. Okey. Okey, sebelum tu saya ingin memperkenalkan diri saya dahulu. Okey, nama saya Ahmad Muhammad bin Fauzi, seorang guru di Sri Al-Furqan, Tanah Merah, Kelantan. Okey, tanpa membuang masa, kita masuk kepada Gmail. Okey. Apa itu Gmail? Okey, Gmail adalah perkhidmatan email percuma yang disediakan oleh Google. Okey, yang mana memberi peluang kepada kita sebagai pengguna untuk menghantar dan juga menerima email melalui internet. Okey. Okey, ini adalah subtopik Gmail yang saya senaraikan. Okey, ada 8 subtopik. Okey, iaitu mengarang mesej, membuat template, mencari tugasan, menambah email ke dalam tugasan, mencari email melalui lampiran, mencari email dengan simbol star, membuat filter dan mewujudkan label. Okey. Kita masuk kepada kita terus kepada Gmail. Okey. Ini adalah interface Google. Okey, untuk membuka Gmail kita boleh type kat sini Gmail, ataupun kita boleh pergi pada bahagian kanan ni ada perkataan Gmail. Okay, kita boleh tekan Gmail. Okey, ini adalah paparan Gmail saya. Okey. Kita pergi kepada subtopik yang pertama iaitu mengarang mesej. Okey, untuk mengarang mesej kita cari ikon pensil yang berwarna merah. Okey, yang ni compose an email. Klik. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Okey. Ini paparan yang kecil. Okey, kita boleh full screenkan dia. Okey, kita klik pada full screen. Okey, dia akan full screenkan kita punya tempat untuk mengarang. Okey, ada 3 ruangan iaitu to, subjek dan ruangan untuk kita mengarang mesej. Okey. Okey, ini adalah contoh ayat yang saya sediakan. Okey, seterusnya kita lihat pada bahagian bawah ni. Okey, lihat pada bahagian bawah. Okey, yang ini adalah format untuk kita punya teks. Okey, ada font untuk tulisan. Kita boleh okey, ni adalah size lah. Kita boleh adjust size kecil besar, normal. Okey, kita boleh boldkan kita punya teks. Kita boleh italic, underline, numeric dan sebagainya lah. Okey, kalau kat bawah ni kita boleh attach file, kita boleh lampirkan file. Okey. Dia akan automatic lah, dia akan upload. Okay, kemudian kita boleh masukkan juga link. Tekan insert link. Okey, sebagai contoh saya nak masukkan link saya. Okey. Tekan okey. Okey, maka dia akan keluar ke sini link kita. Okey, link ni kita boleh ubah dan kita juga boleh delete. Okey. Seterusnya kita boleh masukkan emoji. Okey. Kita juga boleh masukkan file menggunakan Google Drive. Okey, klik insert file using Drive dan pilih file kita lah. Okey, tekan insert. Okey, dia akan masuk ke sini. Kemudian kita juga boleh masukkan gambar. Okey. Kita juga kita boleh insert signature. Okey. Selepas kita selesai mengarang mesej semua ni, kita pergi kepada bahagian subjek. Okey, untuk subjek ni tajuk kita lah. Okey, sebagai contoh tajuk email saya Majlis Maulidur Rasul. Okey. Okey. Itu tajuk saja, tajuk email. Okey, selepas kita selesai buat tajuk kalau mesej, kita pergi pada recipient. Okey, recipient ni adalah alamat email penerima. Kita nak hantar kepada siapa? Okey, email ni. Okey, jadi macam saya nak hantar kepada kenalan saya. Okey, saya tekan tekan to. Okey, dia akan keluar paparan macam ni. Okey, ni adalah senarai kenalan saya. Okey, ini adalah senarai kenalan saya. Jadi saya nak hantar kepada Encik Abu. Okey, saya klik pada Encik Abu dan saya insert.
Okey. Kemudian selesai ketiga-tiga ni, tekan send dan dia akan hantar. Okey, settle. Settle bahagian mengarang mesej. Okey, kita pergi pada subtopik yang kedua iaitu membuat template. Okey, untuk membuat template kita sebelum tu kita pergi pada bahagian setting. Okey, cari bahagian setting, klik setting, see all setting. Kemudian kita cari bahagian advance. Okey, ini advance. Okey, kita tengok pada bahagian template. Okey, enable ke ataupun disable. Okey, kalau macam saya dah enable kan saya punya template. Okey, kalau disable boleh tekan enable dan tekan save. Okey. Kemudian kita klik pada compose an email. Okey, compose an email balik dan masukkan kandungan email kita, kandungan teks tu. Kemudian masukkan tajuk Majlis Maulidur Rasul. Dan kita pergi pada titik 3 ni, more option. Kemudian kita pergi pada bahagian template dan save draft as template. Okey, save as new template. Okey, ni adalah kemudian kita kena masukkan nama untuk template baru kita. Okey, ni adalah nama template saya, save. Kemudian kita tutup dulu. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu dan juga kita nak guna kita punya template tadi. Okey. Tekan balik compose an email. Okey, kosongkan. Okey, kita pergi pada more option, template. Okey, dia akan keluar kat sini. Template yang kita save tadi dia akan keluar kat sini dan kita klik template kita. Okey, dia akan keluar sebagaimana yang kita save tadilah. Okey. Kemudian kita pergi pada recipient, masuk kena alamat email penerima, tekan dan hantar. Okey, seperti biasa. Okey. Settle bahagian membuat template. Cikgu Ahmad. Ya. Nampaknya ada soalan daripada rakan kita ni, Cikgu Ai Cheng. Dia angkat tangan. Boleh buka mic, Cikgu? Ya. Cikgu Malik cari saya kah? Cikgu Ai Cheng. Ya. Kena main. Dengar tak? Kurang jelas. Tak dengar? Halo? Suara cikgu sedikit. Tak dengar? Kurang. Boleh cubalah. Dengar tak cikgu? Halo? Ya, cikgu teruskan. Tak ada soalan cikgu. Sorry. Okey. Kita masuk kepada subtopik yang ketiga iaitu mencari tugasan. Okey, mencari tugasan. Untuk mencari tugasan kita boleh pergi pada bahagian kanan Gmail. Okey. Pada bahagian kanan Gmail. Sekejap. Okey. Kita cari ikon task. Okey, ada kalender, ada keep, task dan juga contact. Okey, kita klik pada ikon task. Okey. Okey, ini adalah senarai tugasan saya. Okey, ini adalah contoh tugasan saya iaitu rekod laporan Al-Quran dan TQS, detail berkaitan dengan tugasan saya, laporan bulan Ogos dan ada juga tarikh dan juga masa. Okey, untuk tambah tugasan ni kita boleh klik pada add a task. Okey, kita masukkan kita punya tajuk tugasan. Okey, sebagai contoh EHRPH detail tentang tugasan ni. Okey, minggu 29. Okey, kita juga boleh setkan tarikh dan juga masa. Okey, tekan okey. Okey, jadi dia akan masuk dalam senarai kita, senarai tugasan kita. Okey, itu settle bahagian membuat tugasan. Okey,
untuk kita menambah email ke dalam tugasan ada dua cara, iaitu mula-mula sekali, cara yang pertama kita klik pada mana-mana email yang kita nak. Okey, sebagai contoh saya nak klik pada email ni, kemudian cari ikon add to task. Okey. Ni ikon add to task, kemudian klik. Okey, dia akan masuk dalam senarai tugasan. Kita boleh edit tajuk, kita boleh tulis detail berkaitan tugasan kita. Kita boleh setkan juga masa. Okey, masa dan juga tarikh lah. Okey. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, kita boleh drag email dan kita drop dekat senarai tugasan. Okey, sebagai contoh saya buat, okey, saya nak ambil email ni, okey, drag dan kita drop dekat kolom yang dia dah sediakan. Okey, drop kat sini. Tak jadi. Sekejap. Okey, maka dia akan masuk kat sini. Kita boleh edit dia punya tajuk, kita boleh masukkan detail dan juga kita boleh setkan tarikh dan juga masa. Okey. Itu serta bahagian menambah email ke dalam tugasan. Dan kita pergi pada subtopik yang kelima, iaitu mencari email melalui lampiran dan juga mencari email dengan simbol star. Okey, kita pergi yang nombor 5 dulu, mencari email melalui lampiran. Okey, kita buka email kita. Okey, kita pergi pada search box kat atas ni. Okey, klik kat sini. Okey, klik kat sini akan keluar paparan macam ni dan kita pergi pada bahagian has attachment. Tik has attachment dan search. Okey, jadi email-email yang terpapar kat sini adalah email-email yang mempunyai lampiran, yang has attachment, yang mempunyai lampiran. Okey, tu cara nak cari email yang ada lampiran. Okey, yang kedua, kita nak cari email dengan simbol star. Okey, nak cari email dengan simbol star ada dua cara. Okey, cara yang pertama sama macam tadi juga. Pergi pada search box, tekan kat sini dan pergi pada bahagian search. Klik kat sini dan kita pilih star. Okey, kita dah pilih star, tekan search. Okay, jadi akan keluar email-email yang telah di star. Okey. Satu cara lagi, kita boleh pergi pada bahagian kiri Gmail ni, ada star. Okey, ada star, kita klik je kat sini. Okey, kita klik, okey, dia akan paparkan kepada kita email-email yang telah di-starkan. Okey, tu cara nak cari email yang telah dibintangkan. Okey, yang ketujuh iaitu membuat filter. Okey, apa itu filter? Okey, apa itu filter? Okey, dalam bahasa mudahnya, filter ni kita gunakan filter untuk kita mengurus email yang berkaitan dengan ciri-ciri yang kita nak. Itu dalam bahasa mudah. Okey, cara nak membuat filter, okey, kita pergi pada search box. Search box kat atas ni kita klik kat sini dan kita masukkan ciri-ciri yang kita nak kat sini. Okey. Sebagai contoh, saya nak email yang ada perkataan ed-date. Okey, has the word ed-date. Kemudian tekan create filter. Okey, dia akan keluar senarai pilihan untuk kita jadikan filter. Okey. Jadi saya pilih start it dan juga always mark it as important. Okey. Saya nak email yang ada perkataan ed-date, saya nak bintangkan dan juga saya nak tandakan email tersebut sebagai email yang penting. Kemudian create filter. Okey, your filter was created. Okey, maknanya mana-mana email yang ada perkataan ed-date, yang email yang belum masuk ataupun yang sudah masuk akan dibintangkan dan juga email tersebut akan dibintangkan dan juga akan ditanda sebagai email yang penting. Itu cara nak membuat filter. Okey, seterusnya yang terakhir sekali,
kita nak mewujudkan label. Okey, cara nak mewujudkan label. Okey, cara nak mewujudkan label, kita pergi pada bahagian kiri. Bahagian kiri, klik more. Kita scroll kat bawah ni ada create new label. Okey, create new label, klik kat situ. Kemudian kita kena masukkan nama label kita. Okey, sebagai contoh saya nak label edit. Edit juga. Okey, edit. Kemudian tekan create. Okey, kita tengok balik, kita cari label yang kita dah create. Okey, ada edit. Kita klik pada titik 3 ni. Kita pergi pada label color. Okey, label color ni kita nak pilih warna kita. Kita nak setkan warna untuk label kita. Sebagai contoh, saya nak label edit saya tu berwarna merah. Okey, saya tekan warna merah. Kemudian kita dah create label. Jadi kita nak labelkan email-email yang berkaitan. Email-email yang kita nak. Okey, sebagai contoh saya nak labelkan email yang ada perkataan semalik. Sebagai contoh. Semalik. Okey. Okey, dia akan paparkan email-email yang ada perkataan semalik. Okey. Jadi saya nak labelkan keseluruhan email ni. Okey, boleh tik satu-satu ataupun kita boleh pergi ke atas ni, tekan all. Okey. Dia akan tik semua. Kemudian kita cari icon label. Okey, archive, delete. Okey. Icon label. Klik pada icon label. Dan kita pilih kita punya label lah yang kita buat tadi. Okey, iaitu edit. Klik edit. Okey. Maka dia akan keluar label kat sini. Nampak? Email-email yang kita pilih tadi akan dilabelkan sebagaimana kita buat edit. Okey. Jadi bila kita pergi ke inbox, okey. Email-email yang kita tik tadi akan dilabelkan macam ni. Okey. Jadi itu saja 8 subtopik yang saya kongsikan pada pagi ini. Okey, saya rasa itu saja. Okey, saya serahkan balik kepada pengurusi majlis. Sekian, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cikgu Ahmad Muhammad atas perbentangan tadi. Jadi saya buka sekarang ini untuk sebarang soalan sekiranya ada. Boleh buka mikrofon dan tanyakan kepada presenter. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam. Okey, nama saya Khairul. Jadi nak tanya bagaimana nak urus Gmail ni dengan lebih baik ya. Kadang-kadang kita ada terima email yang kita tak suka lah, macam iklan dia macam-macam lah datang yang tak berkenaan kan, yang bank lah apa. Jadi boleh tak kita tak terima benda ni, email ni? Kita maknanya kita tak nak terima email ni. Kita nak block lah. Block. Okey, yang kedua, boleh tak kita buat di bawah surat kita tu, kompos tu, di bawah tu kita dah boleh masukkan nama kita, alamat, apa semua secara automatik lah. Maknanya lain kali kita di bawah tu tidak perlu lagi kita type nama kita siap daripada mana alamat kita. Yeah? Macam mana? Yang kedua tu? Dalam kompos email. Okey. Maknanya di bawah sekali tu kita dah ada type nama kita siap-siap. Maknanya kita tak perlu lagi type nama kita, alamat kita dan sebagainya lah di bawah sekali tu. Sebelumnya kan lepas kita tulis surat, di bawah kita tulis daripada siapa-siapa kan, alamat, nombor telefon. Kalau maknanya lain kali bila buat kita kompos email, tak perlu lagi tulis di bawah tu. Boleh tak buat macam mana? Okey, maksudnya kita setkan sebagai template. Ya, template. Maknanya template lah, mungkin template lah. Maknanya setiap kali buka apa new message dah ada dah benda tu. Okey? Okey. Lagi satu, boleh tak daripada Gmail ni dia auto reply? Maknanya
bila orang kita terima email daripada orang, orang tu pun terima email daripada kita, terus secara automatik mengatakan email tuan-puan akan dibalas dalam masa macam itulah, lebih kurang. Okey. Tuan faham tak? Boleh faham. Ya, okey, terima kasih. Lain itu je tuan, terima kasih. Okey, cantik lah tu soalan tu. So, Cikgu Ahmad silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, untuk soalan yang pertama, kita nak block email yang kita tak suka. Okay, yang pertama tu kita skip dulu, kita masuk ke yang kedua. Okay, yang kedua tu kita boleh save sebagai template lah. Nama kita tulis dulu, nama, nombor telefon dan sebagainya. Kemudian kita klik template, save draft as template lah. Save as new template. Save as new, save draft as template, save as new template lah. Okay, itu untuk kita save nama, nombor telefon. Okay, yang ketiga kita nak auto reply, auto forward. Kita boleh pergi pada atas ni search box, klik kat sini, kemudian kita masukkan contoh email-email yang berkaitan. Contoh kalau kita buat macam apa macam bisnes. Kalau orang PM kat kita, orang ada perkataan yang kita letak lah. Macam WhatsApp kalau kita letak PM ada dekat chat tu. Okay, sebagai contoh, saya berminat. Contoh saya berminat. Ada perkataan berminat. Okay, create filter dan kejap Okay, Cikgu Malik boleh tolong saya? Saya tak ingat yang ketiga tu. Okey, so untuk Cikgu Khairul tadi, sebenarnya rakan kita tunjuk tadi dia hampir tepat lah. Sebenarnya ada pilihan-pilihan yang lain. Contoh macam soalan pertama tadi, kita nak block. Biasanya kita ada pergi ke laman-laman web tertentu, kita ada masukkan email kita. Kadang-kadang dia akan hantar email yang kita tak nak. Macam contohnya kita menang hadiah lah apalah. Jadi kalau kita ada detect atau kita tahu alamat yang dapat tu, kita boleh buat filter macam tadi. Kita masukkan alamat dia, masukkan alamat, contohnya from tu kita masukkan alamat email tersebut. Okey, contohnya, kemudian kita klik pada create filter tadi. Okey, kita ambil contohlah. Okey, bila kita masukkan, dekat sini kita boleh buat supaya kita delete terus. Email tu kita delete terus. Jadi bila dia masuk je dalam inbox kita, automatik dia akan delete. Dan kita klik pada also apply filter tu tadi, yang kat belah bawah tadi. Okey. Kalau contoh, kat situ create filter tadi kan. Dekat bawah kita pastikan kita pilih delete it dan also apply filter to matching conversation. Jadi semua email yang ada perkataan-perkataan ataupun alamat daripada alamat email tersebut, dia akan automatik kena delete dan tak masuk dalam inbox kita lah, ataupun masuk dalam spam lah. Jadi kita dah kurang urusan untuk kita cari balik email tersebut. Baik, untuk soalan yang ketiga, dia sedikit teknikal. Jadi saya kongsikan laman web ini dekat bahagian chat. Jadi cikgu boleh semak lah macam mana kita nak buat auto reply untuk dia tak panggil auto reply, dia panggil sebagai out of office message dekat dalam Gmail. Jadi kadang-kadang kita perlukan kaedah ni bila masa kita mungkin tidak semak lah kita punya email tersebut dan kita letakkan dalam mode sedemikian. Jadi apabila ada orang hantar mesej yang mungkin important lah, jadi dia akan terus dapat makluman yang kita mungkin luar daripada office dan tak dapat reply untuk secara automatik lah. Okey. Baik, untuk soalan yang kedua tadi,
sebenarnya kita boleh set signature. Jadi Cikgu Ahmad tolong buka dekat inbox tadi. Pergi dekat settings. Settings sebelah kanan tu, see all setting tadi. Okey, so lihat di bawah sini, dekat bahagian ni kot saya set. Accounts kot. Ada tak? Account ke bawah inbox ke, cari set signature. Biasanya kalau kita buat kali pertama, dia akan suruh kita set signature. Dia akan suruh kita set signature untuk ni lah, untuk email kita. Itu yang kalau kita kali pertama buka, dia akan set signature. Dekat mana? General lah, bawah general cikgu. Bawah general. Terima kasih Cikgu Koko. Bawah general, bawah sekali set salah saya. Okey, tu signature tu. Jadi kat sini kita tak ada no signatures kan. Jadi kita boleh create new dekat sini dan kita boleh masukkanlah semua alamat kita, mungkin gambar ke, mungkin tanda tangan, gambar tanda tangan, tapi tak digalakkan lah kalau cikgu nak masukkan, jangan masukkan yang rasmi lah. Guna yang biasa je, atau mungkin cikgu boleh bina signature tersebut daripada Canva dan sebagainya. Kemudian upload dekat sini. So setiap kali kita buat email, walaupun kita tak gunakan template, signature tu akan muncul di sebelah bawah. So automatically kalau kat situ cikgu ada label untuk sekolah cikgu, untuk jawatan yang cikgu pegang, untuk apa-apa sijil yang mungkin cikgu dah ada, cikgu nak masukkan badge GCT ke, nak masukkan badge GCE ke, semua tu akan muncul di situlah. Okey. So saya harap menjawablah soalan tadi. Nanti cikgu Ahmad boleh praktis buat signature Okey, terima kasih tuan. Memang saya nak bertanya soalan ni dah lama dah. Hari ni berjumpa. Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu Malik. Ya, sama. Baik, ada siapa-siapa lagi yang ada soalan boleh buka mic dan bertanya. Sementara tu saya telah pun hantar link untuk e-skill. Bahagian tu kalau anda rakan-rakan buka, anda perlu menjawab feedback terlebih dahulu, tapi tak perlu risau. Habis je anda menjawab feedback, anda akan terus dapat sijil. Jadi dipersilakanlah membuat feedback. Kemudian bolehlah untuk mendapat isi. Selamat pagi Cikgu Malik dan juga Bentang. Dengar Ya, Cikgu Aisyah. Suara. suara dengar tak? Kurang jelas. Dengar tak? Saya bukakan Cikgu type soalan. Dengar tak? Masih tak dengar itu. Suara cikgu terlalu pelan. Halo, dengar tak? Mungkin mikrofon. Dia jadi Dengar tak? Excuse me. Kalau tak dengar saya ruangan chat telah type. Bagi yang tak dapat isi feedback, sila gunakan email D5 atau email e-didik atau lain-lain email EDU yang ada di Malaysia lah. Tapi yang paling utama D5 ataupun e-didik lah. Dan pastikan anda masuk ke dalam sebagai profil untuk anda isi. Ya, betul. Need permission tu untuk email D5. Kalau anda buka dengan email D5 tak jadi masalah. Assalamualaikum Tuan. Ya, salam. Saya nak bertanya, kalau dalam email kita biasanya kadang macam tadi Cik ada bertanya kan Cik Khairul, banyak email yang tak diperlukan tu masuk. Kemudian kalau kita nak delete secara sekaligus tu macam mana? Okey, biasanya yang itu apabila kita dah create filter, kita boleh hantar dia terus, bila kita delete dia akan masuk dalam trash. Jadi bila masuk dalam trash bin kita itu, kita boleh delete dengan klik satu butang sahaja. Okey, dekat bahagian tu lah, bahagian trash bin lah. Sama. Untuk soalan Cikgu Ai Cheng, trash tu dia akan auto buang. Kalau sekarang ni Google setkan 30 hari. 30 hari. Jadi kalau perlu ada keperluan,
pastikan semak lah kan. Tapi biasanya kalau dah masuk ke dalam bin tu dah tak diguna pakai, biasanya dalam 30 hari dia akan auto delete. Kalau masih tak delete, cikgu kena setkan sendiri ataupun cikgu delete je lah. Gunakan delete all message, button delete all message yang ada dalam trash bin tadi lah. Okay. Baik. Okay, so Terima kasih ya. Terima kasih sama. atas penjelasan. Okey, ada tak soalan-soalan lain? Tanya soalan terakhir dalam Google Form. Nak tulis apa? Assalamualaikum. Soalan terakhir dalam Google Form. Ya, salam. Silakan. Saya nak bertanya, kalau kita macam email personal kan, contohnya kita guna email tu untuk Facebook, so banyak yang apa yang kita buat dalam Facebook tu dia akan masuk dalam email kita kan. So perlu tak kita delete? Adakah kita boleh biarkan dan dia tak melibatkan storage penuh ke apa ke, macam mana? Sebab masa sekarang, kalau dia tidak ada melibatkan attachment, dia tidak akan memenuhkan email. Cuma buat masa ini kalau Google dia tak ada dah. Okey, untuk mana-mana pun pengguna D5 ke, EDD ke ataupun siapa-siapa yang menggunakan fundamentals, dia tidak lagi dalam bentuk unlimited. Okey, bermaksud kalau cikgu gunakan Gmail sebagai contoh, kalau 15 gig tu dia akan gunakanlah kurang-kurangnya 1 MB untuk setiap email, kurang daripada 1 MB untuk setiap email pula. Tapi sekadar notifikasi kalau tak ada attachment, saya rasa tak ada masalah. Okey. Cuma kalau cikgu rasa inbox cikgu terlampau penuh, memang kita cadangkan cikgu buatlah filter seperti mana yang ditunjukkan tadi. Jadi cikgu boleh kawal sama ada cikgu nak labelkan ke, cikgu nak dudukkan dia dekat nak terus dia terbaca ke. Jadi tak adalah penuh dalam email kita berjuta-juta email daripada social media dan sebagainya. Sebab setiap orang pun ada banyak social media, ada Instagram lah, Twitter dan sebagainya. Jadi setiap satu tu akan hantar information notifikasi kepada email. Cara yang lain kita boleh setkan juga sama ada dekat Facebook kita ke, dekat Instagram kita ke, untuk kita hentikan notifikasi tersebut. Maksudnya apa-apa update yang tidak perlu kita boleh stopkan. Contoh macam dalam Facebook kita boleh stopkan daripada kita terima mesej. Kadang-kadang kawan kita post pun kita dapat mesej kan. Jadi benda tu kita boleh tutup dulu. Kita cuma terima mungkin kalau ada orang inbox kita ke, ada orang DM tepi ke, yang itu kita terima dalam email. Jadi senang kita nak semak balik. Okey. Tapi boleh tak macam next time tunjuk macam mana kita nak yang block dari Facebook ke, dari Instagram ke? Okey, insyaAllah. Tapi sebenarnya cara dia sama je macam mana yang tadi rakan kita tunjukkan untuk buat filter. Nanti boleh baliklah rakaman nanti. Okey. Terima kasih. Sama. Okay, Assalamualaikum Tuan. Sekarang satu lagi soalan nak tanya. Macam mana Kak, biasanya kadang ada setengah email yang kita terima tu dia masuk dalam spam. Kenapa jadi macam tu? Okey, yang ini pun sebenarnya ramai yang salah faham apabila mereka terima email. Contohnya, kalau anda terima email daripada pihak EDD contohnya, ada perkongsian macam saya ini, kalau siapa yang kongsi isikan borang feedback, mereka akan dapat notifikasi dalam bentuk share mengenai isi je yang mereka dapat dekat email masing-masing. Tapi ada kalanya kita tertekan butang add to spam. Jadi sampai bila-bila lah email tu tidak akan masuk, notifikasi tu tak akan masuk sebab dia dikira sebagai spam. Ada juga antara kita yang tak klik pun spam tadi, tapi email daripada luar yang masuk akan jadi masuk ke dalam spam. Okey, kenapa jadi begitu? Sebab sumber yang digunakan oleh pengeluar ataupun pemunya laman web tadi tidak diverifikasi sebagai bersih. Maksudnya mungkin ada hosting, ada setting dalam hosting dia, ada setting dekat domain dia yang menyebabkan apabila alamat tadi didetect dalam Gmail kita ataupun dalam akaun EDD kita ke, D5 kita ke, dia dikira sebagai spam. Okay, so tidak bermakna bila masuk dalam spam folder tu dia tak baik, email tu tak baik. Cuma mungkin dia punya protokol tak cukup
kuat. Mungkin security dia tak cukup kuat ataupun SSL dia mungkin tak bagus, mungkin tak aktif pun. Sebab itu email yang datang daripada laman-laman web tersebut, sebab dia gunakan servis tertentu, ada yang macam kita kan, kalau kita guna Gmail ni, kita boleh gunakan add-ons ataupun extension yang membantu kita hantar email kan. Jadi kadang-kadang email yang dihantar oleh developer tadi tu untuk bagi pihak kita tu tidak dikira sebagai email yang sah. Lagi-lagi kalau kita hantar melebihi daripada had. Kadang-kadang dalam seminit tu kita mungkin ramai yang isi email kita, Google Form kita lah contoh. Ada ramai yang isi Google Form kita. Lepas tu email tadi dia hantar pula notifikasi. Katakanlah dalam seminit tu ada 100 orang yang isi. So semua 100 orang tu dihantar. Siapa yang clear dengan kita, dia dapatlah email tadi, email notifikasi tadi. Siapa yang tadi inbox dia tadi dah detect tu macam spam sebab terlampau banyak sangat sekaligus dia hantar, dia masuk dalam spam folder. Okey, tapi tidak bermakna benda tu tadi virus ke apa ke. Jadi tugas kita ialah kita masih lagi, walaupun tadi Google dah masukkan dalam spam, jadi kita kena semak lah. Kena semak, kita lihat. Jangan terus judge, oh ni benda ni tak baik ni. Apa ni Cikgu Malik hantar gini terus masuk dalam spam. Dia sebenarnya sebab melayan lebih daripada yang sepatutnya. Tu dia jadi macam tu. Okay? Jadi kita kena semak lah. Kalau email tadi tu kita boleh percaya daripada sumber yang kita percayai, kita tekanlah mark not spam. Tapi kalau email tu daripada sumber yang kita tidak percaya, janganlah letak spam. Itu je. Okay? Terima kasih tuan atas penjelasan. Tambahan satu lagi Cik Malik. Ya saya. Minta maaf. Okey. Kadang-kadang kita nak hantar email ni kepada satu grup yang sama, mungkin anak murid kita. Jadi kita perlu pilih seorang-seorang nak masuk add. So macam mana tu? Saya pun nak tanya tu. Okey, kalau kita ada email list, cikgu boleh buat satu Google Group. Bila cikgu masukkan semua email dalam Google Group yang sama, cikgu hantar saja pada alamat Google Group tersebut. Atau cikgu buat satu conversation menggunakan alamat Google Group tadi. Buka dekat Google Group lah. Tapi tajuk tu lain sikit daripada hari ni kan. Tapi fungsi dia tu ya macam tu lah. Kita buat list. Kalau kita dalam Gmail, tak salah saya, kita boleh buat satu contact list juga. Tapi email dia akan jadi satu juga. Jadi bila kita hantar ke satu tu, dia auto blast pada semua pelajar kita. Okey Roger. Terima kasih. Sama. Baik, untuk soalan-soalan yang lain ini, saya ucapkan terima kasih. Saya rasa ada banyaknya saya dah dapat jawab tadi dan rakan pembentang pun dapat jawab tadi. Jadi saya akan offkan recording untuk hari ini, tapi sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada semua kerana telah bersama dengan kami daripada pagi tadi, lebih kurang pukul 9 pagi sehingga sekarang. Okay. Dan saya sharekan sekali lagi link untuk feedback yang sama, iaitu link untuk isi email. Jadi rakan-rakan bolehlah isi. Setakat ini saya ucapkan terima kasih kepada 66 orang peserta yang pagi ini yang telah pun isi borang tersebut. Jangan risau kalau terlepas, anda boleh simpan link ni. Link ni akan aktif sehingga esok jam 12.30 hari. Jadi saya harap rakan-rakan dapatlah isi untuk memberikan sokongan kepada pembentang-pembentang kita melalui program Jom Get Certified ini. Jadi dengan itu kita akhiri sesi pagi ini dengan tasbih kifarah dan bacaan surah Wa'as. Baik, saya offkan recording. Terima kasih kepada semua.